Alhamdulillah, kita kembali saat ini. Terima kasih untuk para pendengar yang masih lagi setia bersama dengan kami. Okey, untuk slot terakhir destinasi di petang Selasa ini, kita kembali untuk segmen guru dan pendidikan. Untuk itu, kita nak bersama dengan tetamu dalaman IKIM sendiri, iaitu Dr. Muhammad Fadil Muhammad Syahran, Fellow Kanan dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan atau peringkasnya Pusat Emas IKIM. Baik, Dr. Farid. Kita nak menyambung petang ni untuk bahagian ketiga, tajuk niat dan matlamat dalam ilmu dan pendidikan. Sebelum ini kita dah dapatkan sedikit gambaran kan macam mana doktor memberikan penjelasan bahawa kalau ikut ilmu dan Islam itu lain konsepnya, ya, ilmu dunia dan akhirat, bukan dunia semata. Okey, dan kita mungkin di bahagian ketiga ni, doktor dan sahabat pendengar, kita nak buat rumusan lah tentang tajuk dan juga matlamat dalam ilmu dan pendidikan. Apa yang penting, yang utama yang harus kita ambil perhatian ialah golongan pendidik itu sendiri, berkaitan niat dan juga matlamat dan pendidikan. Mungkin pandangan doktor. Terima kasih Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini seperti biasa kita dapat bertemu dalam rancangan guru dan pendidikan yang merupakan satu program membahas dan membincangkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya daripada sudut pandangan Islam. Juga berbicara berkaitan dengan isu-isu yang berkait dengan bidang pendidikan, perkara-perkara penting berkaitan prinsip, kaedah, falsafah pendidikan dan lain-lain lagi. Kita nak meneruskan ini mungkin untuk kali ketiga, Siti, berkaitan dengan niat dan matlamat dalam pendidikan. Saya rasa ini yang terakhir lah saya akan bahaskan tajuk ini, dan mungkin pada masa akan datang kita akan berpindah kepada tajuk yang lain lah. Kita berbicara berkaitan dengan niat dan matlamat dalam ilmu dan pendidikan ini kerana kita merasa bahawa dalam Islam aspek matlamat ataupun niat ini merupakan satu bahagian yang amat dititik beratkan oleh agama. Malah seperti yang telah kita sebut pada minggu-minggu yang lepas, bahawasanya persoalan niat itu telah diberikan satu tumpuan khusus oleh agama menerusi hadis Rasulullah SAW, khususnya hadis yang innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu mestilah dengan niat. Malah seperti yang telah juga saya sebutkan bahawa hadis ini telah menjadi asas kepada para fuqaha, para ahli-ahli fikih Islam yang terlibat dalam mengeluarkan hukum hakam dari sumber agama kita, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis, untuk dijadikan sebagai satu prinsip dan kaedah, salah satu prinsip dan kaedah penting dalam mengeluarkan hukum. Sehingga kan ada satu kaedah dalam fiqh yang dinamakan al-umur bimaqasidiha, bahawa setiap perkara itu adalah berdasarkan kepada niat, pada matlamat, kepada tujuan sesuatu perkara tersebut. Dan banyak sekali hukum hakam yang berkait dalam agama, dalam amalan kita ini, akhirnya didasarkan ataupun disusun berdasarkan kepada kaedah ini. Dan sebab itulah kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang lain juga banyak menyokong hadis utama ini, iaitu setiap amalan itu mestilah berdasarkan dengan niat. Sehingga kan seperti yang telah juga kita sebutkan bahawa ada hadis yang mengatakan la amala liman la niyyata lahu, tidak ada amalan ataupun tidak sah amalan seorang itu yang tidak ada niat padanya. Maknanya kalaulah kita melakukan sesuatu tanpa niat yang betul, maka ianya tidak akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itulah Siti, niat ini dia akan membezakan antara satu amalan itu ibadah ataupun dia sekadar adat saja. Misalnya kalau kita katakanlah kita berpuasa, tapi puasa bukan sebab apa? Sebab nak diet, sebab nak kuruskan badan, sebabkan penyakit. Itu kita punya niat yang utama. Maka puasa kita itu tidak akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala
dan ia hanyalah sebagai satu adat biasa sahaja. Tetapi kalaulah kita berpuasa itu dengan satu niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka walaupun dari segi perlakuannya itu sama, menahan diri daripada makan dan dahaga juga, lapar dan dahaga, tetapi dengan niat puasa, niat ibadah itu, maka besar ganjaran sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang tak makan sebab nak diet tu, dapatlah badan slim, tapi ganjaran tak dapat. Malah mungkin dapat benda lain pula nanti kan. Slim sangat pun kita tengok ada model-model yang kadang-kadang macam rangka tinggal kan. Itu kerana apa? Kerana ialah masing-masing dengan niat masing-masing. Sebab itulah dalam konteks niat hadis Rasulullah yang menerangkan tentang niat itu, dia punya background hadis itu, ada sebab kenapa, asbabul wurud hadis itu, kenapa Rasulullah menyebut hadis itu, antara lain kerana ada sahabat yang melakukan satu perkara yang nampak baik tetapi dengan niat yang tidak selari dengan kebaikan itu. Misalnya dalam kes peristiwa itu ialah orang pergi berhijrah, bukan kerana nak berhijrah bersama Rasulullah, tapi berhijrah kerana seorang perempuan. Maka kata hadis itu, dia berhijrah itu dapatlah apa yang dia nak, tetapi dia tidak akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis yang lain juga disebut bahawa bu'itsan nas ala niyatihim. Ini nanti di akhirat nanti akan dibangkitkan berdasar niat kita masing-masing. Kalau niat kita itu ikhlas dan baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan dibangkitkan dengan niat kita itu, dan kita akan insya-Allah diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun berdasarkan niat kita. Dan sebab itulah Siti, dalam konteks pendidikan ini kita sering menekankan bahawa matlamat dan niat kita itu kena betul, kena ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kena tulus semata-mata untuk mendapatkan ilmu, kerana itu merupakan sebahagian daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu juga merupakan salah satu jalan untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni pun, hidup kita ni pun Tuhan dah tentukan matlamat kita, bukan main-main sahaja. Al-Quran menyebut dengan jelas matlamat itu. Misalnya ada ayat yang mengatakan, "Betum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Kamu itu dijadikan untuk main-main sahaja, dan kamu itu tidak akan dikembalikan kepada kami. Kamu itu tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang lain disebut secara jelas bahawa kita ini dijadikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebahagian ulama mentafsirkan ibadah itu termasuklah antara syaratnya ialah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kehidupan kita ini semuanya telah ditentukan dari segi matlamat dan juga itu. Jadi sebab itulah dalam pendidikan pun kita harapkan mereka-mereka yang terlibat dengan pendidikan, sama ada pelajar, sama ada guru-guru, biarlah kita memasuki bidang pendidikan ini dengan niat yang betul. Sebab pendidikan ini di mana besar, Siti, dia merupakan satu urusan yang besar. Dia juga merupakan satu urusan yang penting dalam konteks membina generasi dan membina tamadun dalam konteks Islam. Jadi kalaulah orang-orang yang terlibat dengan pendidikan ini punya niat dan matlamat yang tidak menepati tujuan yang ditentukan oleh agama kita, kita takut nanti mereka bukannya menyumbang kepada kebaikan dalam pembinaan pendidikan itu, tetapi mereka mungkin menyumbang ke arah yang sebaliknya, mungkin merosakkan sistem pendidikan itu. Kenapa? Kalau niat itu tidak betul, kita takut nanti cara pelaksanaan dan amalannya itu juga nanti akan terganggu, kerana niat itu dah lari, kan? Dan mungkin dia tak kisah sama ada matlamat itu tercapai atau tidak, matlamat pendidikan itu tercapai atau tidak, sebab niat dia sendiri tak sama dengan matlamat pendidikan yang sepatutnya. Sebab itulah dalam pendidikan, antara yang kita harus terjemahkan niat dan matlamat ini, satunya saya rasa dari segi keazaman. Maknanya kalau orang dah ada niatnya yang tulus, niatnya yang ikhlas, niatnya yang betul, secara fitrah dia mesti tercermin dalam bentuk keazaman.
Sebab itu kita tengok orang Melayu pun, Siti, dia ada satu istilah, dia kata pasang niat. Niat tu siap macam kena pasang, macam kita pasang kereta ke, pasang apa. Maknanya dia bukan satu benda yang simple. Dia kena dibuat secara sedar. Kita kena sedar bahawa kita ni nak melakukan sesuatu. Dan sebab itulah dalam ibadah dia diletakkan sebagai salah satu rukun. Niat tu sebagai salah satu rukun. Semayang misalnya, niat tu kena rukun. Maknanya kalau tidak ada niat, maka tidak sah semayang itu. Malah sebahagian ulama mengatakan harus disebut secara zahir, supaya dia akan memandu kita punya hati dan jiwa. Siti, kadang-kadang bila kita nak pastikan bahawa hati kita ini dia terpandu dari segi keadaannya, perasaannya itu, kita elok luahkan dalam bentuk kata-kata. Kenapa agaknya kita disunatkan supaya berzikir kan? La ilaha illallah. Kita boleh je buat dalam hati kan? Tengah DJ tak ada apa kerja, tengah pasang lagu ke, pasang rancangan apa-apa ke, kita pun berzikir dalam hati. Tetapi yang lebih baik kita bukan dalam hati saja, dengan kata-kata sekali. Kerana apa? Kerana dia, hubungan tu dia dua-dua tu mempengaruhi. Hati akan mempengaruhi kata-kata, kata-kata tu juga akan mempengaruhi hati. Maknanya kalau kita ni jenis hati ni selalu lari Siti, selalu lari terfikir entah apa-apa, elok kita sebut benda yang kita berniat nak lakukan itu. Sebutkan selalu. Kalau kita nak berzikir, nak mengingati Allah, maka antara disiplin yang disusun oleh ulama-ulama kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan matlamat, dia akan paling kurang memandu hati kita ni ikut sama apa yang kita sebut. Sebab dalam Islam ni yang kita sebut dengan itu kena selari, yang kita amalkan juga kena selari. Sebab itu salah satu daripada maksud iman itu, ta'rif iman oleh sebahagian ulama ialah al-tasdiq bil qalb, at-taqrir bil lisan, wal amal bil jawarih. Jadi 3 elemen. Walaupun iman ni orang faham secara umumnya macam hati je Siti, tapi sebenarnya kata sebahagian besar ulama, dia mesti dilibatkan sekali lisan, dan juga mesti dilibatkan dengan amalan. Maknanya kalau kata je beriman dengan Allah tapi tak pernah bersemayang, semayang tu amalan lah, pembuktian dari segi amalan. Maka apa makna iman kita? Kalau dalam hati saja tapi tak disebut, kan? Kalau bercinta beria-ria lah, bukan hati saja, mulut tu mimpi-mimpi pun duk bercakap nama orang tu. Kalau perbuatan pun begitu juga. Kalau boleh nak dekat aja kan, nak lalu depan rumah tengok atap pun cukup lah, contohnya. Tetapi kenapa dengan Tuhan tak begitu? Kenapa dengan Tuhan cukuplah saya iman dalam hati aja. Semayang-semayang ni saya rasa tak penting sangat kan, sebab saya dah kuat dah iman saya. Tidak boleh begitu. Dia mestilah diterjemah. Dalam pendidikan pun begitu juga. Kalau kita dah kata kita nak terlibat dengan pendidikan, nak belajar, kalau boleh kita terjemahkan dalam bentuk keazaman. Dan keazaman itu haruslah akhirnya diterjemahkan dalam bentuk perbuatan dan amalan. Barulah dari segi maqasid itu, dari segi maksud dan niat kita itu ada dia punya proof, dia ada dia punya buktinya sekali Siti, bukan sekadar kata-kata dalam hati saja. Okey, baik. Kita nak lalukan pendengar kita ya, Dr. Farid. Kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami. Rakan tugas saya Faiz Haji Osman di depan ni akan menanti panggilan anda. Anda boleh hubungi 0362051500 ataupun boleh like di Facebook ikim.fm untuk tanyakan soalan berkaitan dengan tajuk kita. Baik, sebelum kita bersama dengan para pendengar, kalau ada soalan, mungkin saya nak tanya kepada doktor, macam mana doktor melihat semangat orang dulu-dulu di kalangan para sahabat, begitu bersemangat, kadang-kadang nak belajar satu hadis je, tapi sanggup beribu ratus kilometer untuk mengetahui, belajar ilmu tu. Sedangkan kita hari ini bukan tak ada orang bersemangat, ramai alhamdulillah di kalangan Melayu sendiri pun banyak yang berpelajaran tinggi. Tapi macam mana semangat orang sekarang dan dulu dalam ilmu, ada beza? Mungkin kalau kita nak kaitkan dengan tajuk kita hari ini itu kerana keazamannya tinggi dan niatnya jelas, matlamatnya jelas, dan juga keazamannya tinggi. Dan sebab itulah yang menarik
Ada juga hadis yang menceritakan bahawa kalau kita berniat untuk bangun malam beribadah atau bertahajud misalnya, tetapi niat tu ada dan kita tanamkan dengan kuat, tetapi kita tertidur dan tak bangun, itu pun akan diberikan ganjaran sebagaimana kita melakukannya. Saya rasa hadis itu harus difahami dalam konteks keazaman tu tadi. Sebab kalau orang yang niatnya ikhlas dan dia dah meletakkan keazaman dalam dirinya, maknanya hanya benda-benda yang tidak boleh dielakkan sahaja yang menyebabkan dia tak dapat melakukan perkara itu. Kalau selain daripada itu, memang 90% dia akan lakukan. Maknanya kalau dia niat nak belajar, hanya kalau disebabkan oleh mungkin terhalang disebabkan oleh masalah keuangan ke apa semua, sampai dia tak boleh sangat dah, barulah dia tak buat benda tu. Tapi kalau ada ruang, dia akan lakukan. Tapi kita ni kadang-kadang terbalik. Kononnya niat nak belajar, tapi sentiasa dia cari ruang untuk nak escape daripada kelas lah, daripada apa. Sebab kelas ni boleh ponteng, dia kata 20% dalam kedatangan tu. Jadi kalau tak datang 2-3 hari sepanjang semester tu boleh lagi. Nampak tak? Itu dah tak mencerminkan niat dan keazamannya. Sepatutnya kalau dah niat dan keazaman itu jelas, nak menuntut ilmu dan ada kekuatan, dan ada kemudahan. Kemudahan ada, facility untuk kita belajar tu ada, maka kita tidak akan mencari alasan, malah kita bersungguh-sungguh. Kalau hujan lebat ke asrama nak pergi pun sanggup redah hujan. Kalau jauh tak ada kenderaan pun sanggup berlari kerana nak kejar kelas misalnya. Jadi bukan kita jadikan alasan, tetapi kita akan memastikan segala ruang yang ada tu kita akan bersungguh-sungguh. Guru pun begitu juga. Kelas dia tak akan tinggal. Tapi kadang-kadang ada juga kes-kes yang guru pun ada alasan kecil saja dah tak datang ke kelas. Jadi akhirnya dia akan memberi kesan. Itu sebab saya kata tadi, niat ini dia penting, kerana nantinya dia akan mempengaruhi amalan dan juga pencapaian matlamat sesuatu perkara tersebut. Baik. Sebelum kita sama pemanggil, satu soalan lagi pada doktor. Kalau tak salah saya, Allah ada berfirman dalam surah Az-Zumar yang maksudnya lebih kurang macam ni. Adakah sama antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui, dan mengapa orang yang berilmu ini di dunia lagi, apalagi di akhirat, kedudukannya memang tak sama dengan mereka yang tak mengetahui ataupun kurang ilmu? Setinggi itu Allah angkat darjat orang berilmu ni. Kerana kedudukan ilmu itu sendiri merupakan satu ketinggian, satu kemuliaan. Sebab itu dalam Islam Siti, ilmu ini dia dipanggil virtue, fadilah. Dia satu keutamaan dan ketinggian. Itu maksud fadilah yang sebenarnya. Oleh kerana itu, siapa-siapa sahaja yang terlibat dalam hal-hal keilmuan itu, mereka sebenarnya sudah berada dalam kemuliaan. Mereka sudah berada dalam satu penghormatan. Mereka sudah ada satu kedudukan yang tinggi, yang sebenarnya disebut oleh Al-Quran tadi. Kerana apa? Kerana this is a serious business. Pendidikan dan ilmu ini merupakan satu urusan yang begitu serius dalam Islam. Kerana sebab-sebab yang saya sebutkan tadi. Kerana ia akan membawa kepada kebaikan, dia membawa kepada ibadah kita kepada Tuhan, kenal kita kepada Tuhan. Itu semua menerusi saluran-saluran ilmu pengetahuan. Jadi sebab itu tidak hairan kenapa dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis, meletakkan kedudukan ilmu itu tinggi sekali. Dan sebab itulah Siti, satu lagi yang mungkin saya nak kaitkan dengan tajuk hari ini, walaupun seseorang itu mungkin dia tak terlibat secara langsung dengan pendidikan, tetapi dia terlibat secara tidak langsung, maka insya-Allah dia juga akan diberi ganjaran yang besar juga insya-Allah SWT. Kerana satu hadis yang mengatakan bahawa innallaha yadkhulu bisahmil wahid salasatun fil jannah, atau salasatan fil jannah. Allah memasukkan dengan satu busar panah itu 3 orang masuk dalam syurga. Itu kalau kita nak faham konteks hadis itu, orang yang pergi berperang dalam jihad, orang yang memanah tu mungkin seorang je Siti, tetapi kata hadis tadi, bukan orang yang manah tu dapat pahala, orang yang buat panah tu pun dapat pahala juga. Orang yang mungkin menjual panah itu pun dapat pahala juga. Kenapa? Kerana kesemuanya itu ke arah jihad tu tadi. Dalam pendidikan pun begitu juga. Mungkin makcik kantin tu, yang jaga kantin tu, dia tak terlibat mengajar di kelas, tapi paling kurang dia bersama-sama menjaga kesihatan,
pelajar-pelajar tu kalau bagi makan elok lah Siti kalau kantin bagi makanan yang tak bagus tak boleh jugalah. Dia bersama-sama dengan niat. Ni niat ni. Dia tak secara langsung dalam konteks pendidikan, tapi dia dengan niat yang baik, dengan doa dia semoga apa yang dia sediakan di kantin ini dimakan oleh para pelajar dan guru-guru, dan mereka ini nanti akan dapat belajar dan mengajar dengan baik, dan insya-Allah pahala itu seperti mana hadis tadi menyebutkan, bukan orang yang memanah saja, orang yang mengajar saja, bukan orang yang belajar saja, yang terlibat dalam banner sekolah, yang terlibat dalam jaga kantinnya, yang membersihkan laman-laman sekolah pun akan secara tak langsung mendapat ganjaran juga. Itu besarnya kedudukan ilmu dan pendidikan dalam Islam. Okey, baik. Kita nak raikan pandangan soalan sebenarnya Doktor dari Mira Hamzah di FB ikim.fm. Dia kata, macam mana Doktor ya, jika dinasihatkan berpuasa atas sebab-sebab kesihatan, tapi niat juga puasa, misalnya puasa Isnin Khamis seperti sunnah, adakah kita dapat pahala juga? Dia pakai contoh yang saya bagi tadi lah tu. Kan? Tak apalah, dia berkait kat tu. Saya sebutkan tadi bahawa yang membezakan adat dengan ibadat ialah niat kita. Sebab orang yang tak makan, dia ada dua, paling kurang ada dua keadaan, Siti Orang diet pun tak makan, orang puasa pun tak makan. Tetapi dua-dua itu berbeza dari segi kedudukannya. Puasa itu tinggi kedudukannya kerana ia satu ibadah, ia satu rukun dalam Islam pun. Tetapi orang yang puasa kerana diet, kerana ada penyakit tu, dia sekadar biasa-biasa ajalah, biasa-biasa aja. Tetapi soalan tadi, kalaulah dia mungkin kena puasa sebab tertentu, penyakit ke apa semua, tapi at the same time dia niat sekali untuk beribadah, puasa sunat Isnin dan Khamis contohnya. Saya punya nasihat, jadikanlah yang Isnin dan Khamis punya niat itu yang utama, yang paling utama sekali. Maksudnya apa? Maksudnya katakanlah dia memang kena menahan diri daripada makan dengan tujuan kesihatan, dan di masa yang sama dia juga niat untuk puasa Isnin dan Khamis, kan? Kalaulah dia betul-betul bersungguh-sungguh, dalam erti kata dia dahulukan puasa Isnin Khamis tu berbanding dengan kesihatannya itu, kalaulah katakanlah Siti kesihatan dia tu disebabkan puasanya itu dia dah hilang sakitnya itu, dia punya penyakitnya itu hilang disebabkan apa yang dia buat melalui puasa itu, kalau dah hilang itu pun dia akan teruskan juga puasa Isnin dan Khamis. Itu menunjukkan bahawa niatnya yang utama ialah untuk puasa, bukannya sekadar untuk kesihatan saja. Tapi kalaulah tujuan atau niatnya itu adalah untuk khas untuk kesihatan, bukan untuk ibadat sangat, kalau dah habis hilang penyakitnya tu, dah hilang dah, puasa Isnin Khamis dah tak buat dah. Jadi itu antara bukti, cerminan yang kita boleh lihat sama ada kesungguhan niat kita itu adalah kesungguhan untuk ibadah, ataupun kesungguhan niat itu adalah untuk hal-hal duniawi sahaja, hal yang tidak ada kena-mengena dengan ibadah. Sama jugalah kan contoh-contoh lain yang misalnya orang duduk dalam masjid, lepak-lepak, borak-borak dengan orang duduk dalam masjid juga, sama juga, tapi dengan tujuan mungkin dari segi amalan juga nampak macam sama, tetapi sebenarnya dari segi kedudukan dan juga nilai itu tinggi. Dan oleh kerana itu kita kena budayakan dalam diri kita ini niat hal-hal yang ibadah tadi, dalam apa-apa kedudukan sekalipun. Nak tidur misalnya Siti after all kita kena tidur juga macam mana pun. Kalau dah malam memang kena tidur. Tapi kalau orang yang tidur dengan wuduknya, dengan doanya dan dengan niat untuk katakanlah bangun malam, ataupun sekadar niat untuk tidur itu kerana Allah SWT, kan untuk kesihatan dan akhirnya nanti boleh bangun bekerja dan beribadah, itu jauh tapi sama juga, berdengkur juga Siti kepada yang kepada lenanya sama. Tapi satu lena dalam ibadah, satu lagi lena macam tu saja. Dan katakanlah kalau Tuhan jemput kita masa kita tidur tu Siti, kan jauh beza orang yang tadi dah bersedia dengan doanya, dengan wuduknya, dengan persediaan rohaniahnya untuk tidur, dengan orang yang macam tu sahaja. Itu kita lihat, kita katakan tadi bahawa kalau boleh kita dahulukan keazaman dan niat ibadah kita itu mendahului niat-niat yang lain. Okey, baik. Saya terlintas pula bila Dr. Fadil kata apa-apa amalan memang kena buat dengan niat, dan niat tu pun separuh daripada ibadah. Kadang-kadang kita ni terlupa kan Doktor. Kalau kita niat sekali je seumur hidup tu, niat sekali macam puasa satu Ramadan satu kali dah, yang tu tak sungguh-sungguh lah nampaknya. Sebab saya kata tadi,
dia mesti ditunjukkan dengan kesungguhan. Kalau kita ada kesungguhan, sudah pasti kita akan bercukupan dengan niat sekali aja. Kalau boleh setiap malam tu kita nak berniat. Sebab niat ini Siti, dia ada kena mengena dengan hubungan kita dengan Tuhan juga. Betul. Kalau kita nawaitu lillahi ta'ala, maknanya kita ingat kepada Tuhan dan kita sedar, secara sedar memasang niat kita kerana Allah. Itu kan lain berbanding dengan kalau sekadar saja-saja tak apalah setahun punya lah, ni seumur hidup punya niat ni kan lain kan? Tak boleh macam tu kan. Kalau kita mengharapkan nur rahmat yang sangat besar, pahala yang menggunung, kena usahanya pun setanding usaha itu dan keazaman itu mesti tercermin berdasarkan niat. Okey, baik. Itu juga soalan yang sama yang ditanyakan oleh pendengar kita di FB IKIM FM. Okey, baik, kita nak sambung perbincangan kita ni. Kita rehat seketika, Doktor. Jadi anda jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami selepas ini. A friend of mine once said, your life can change with 3 little words. Looking good, man. I love you. You did well. I'm sorry. See, he caused an accident recently. 3 deaths. And now all he can say is, It's my fault. I regret this. God, help me. Don't let it be too late for you. Slow down when the traffic light turns yellow and stop on red. Remember these 3 words. Stop on red. You can make a difference. This message is brought to you by IKIM FM and the Malaysian Road Safety Department. Okey, kembali kita sehari ni. Dah pun hampir kita ke 6 petang, tapi masih ada masa kurang lebih 20 minit lagi, Doktor, untuk kita sembang-sembang tajuk yang penting ni sebenarnya, niat dan matlamat dalam ilmu dan pendidikan. Okey, baik. Macam tadi Doktor dah terangkan dari perspektif Islam sendiri melihat betapa pentingnya ilmu itu dan niat itu kena selari. Di zaman moden ini kadang kita lihat kan, kebanyakan kita kadang-kadang belajar tu untuk naik pangkat. Ilmu, niat tu untuk nambah ilmu tu nombor 2. Macam mana, Doktor? Itu masalah kita tadi tu. Bila kita katakan bahawa niat itu penting, kita juga menekankan niat yang betul. Niat yang betul. Niat tapi niat yang betul. Niat yang betul. Maksudnya niat satu hal Siti sebab niat ni ada banyak jenis juga kan. Dan niat ini saya dah sebut dulu dengan Siti juga, saya sebut dulu 2 minggu lepas. Saya kata niat ini dia bergantung dengan ilmu. Seseorang dia akan berniat sesuatu berdasarkan apa yang dia tahu, kan? Orang tak ada ilmu, Siti, dia akan berniat berdasarkan ilmu-ilmu yang tak betul yang mungkin dia belajar tu ataupun dia tak belajar tu. Kejahilannya itu yang akan mempengaruhi niatnya. Sebab itulah nak belajar pun dia kena tahu dulu apa dia hakikat ilmu. Ilmu itu dan kedudukan ilmu yang kita sebutkan tadi, kedudukan ilmu itu tinggi. Jadi secara fitrah, kalau seseorang yang sudah tahu kedudukan ilmu itu memang tinggi dalam Islam, mulia orang yang menuntut ilmu ini, dan benda tu bukan diketahui oleh pelajar tu saja, mak bapak dia pun tahu. Mak bapak ni pun penting Siti. Kalau mak bapak yang tak faham bahawa ilmu itu mulia dalam agama, mulia di sisi agama, maka mak bapak pun tidak supportif, tidak mendokong dan menyokong anak-anak yang nak belajar. Mak bapak yang bagi nasihat, dia kata kau tak payah pergi sekolah lah hari ni, kalau kau pergi pun bukan dapat apa pun kan, cikgu tu pun macam tu pula nasihatnya. Sepatutnya mak ayah lah yang akan memaksa anak. Kalau batuk-batuk sikit-sikit demam je, pergi juga, dia kata kan, asalkan tak berjangkit dengan orang lah kan. Pergi kerana rugi nanti. Kerana ilmu ini penting, ilmu ini merupakan satu tuntutan. Jadi lain orang yang ada ilmu tentang ilmu dan pendidikan ini, cara dia memasuki bidang pendidikan itu akan sudah pasti berbeza, dan niat-niat yang ada keazaman juga mungkin akan berbeza. Okey, kita ada pemanggil ni, Doktor. Okey, kita ada Cik Fikri dari Kota Baru. Silakan soalannya. Assalamualaikum, Dr. Farid. Assalamualaikum. Kadang memohon pencerahan. Ya, Cik Fikri. Adakah hadis Nabi SAW yang berbunyi innamal a'malu binniyat menggambarkan hikmah betapa signifikannya niat itu mesti disertakan dengan amalan, bukan semata-mata niat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Fikri, terima kasih. Betul. Macam ni dia dua-duanya penting. Niat dan amalan tu dua-dua penting. Sebab itu innamal a'malu binniyat. Amalan disebut dalam hadis itu, amalan, setiap amalan itu dengan niat. Maknanya amalan itu penting. Kalau tidak, tak mungkin diterangkan amalan itu dulu. Tetapi amalan tanpa niat itu yang bermasalah, Siti, Sebab itulah ada hadis yang lain yang mengatakan niyatul mu'min khairun min amalihi. Itu lagi kalau kita dengar sekali Gus macam pelik sikit, Siti, Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Tetapi huraiannya saya dah sebut juga 2 minggu lepas. Saya kata orang yang beramal tanpa niat lebih teruk lagi daripada orang yang berniat baik tetapi dia
dia mungkin gagal untuk mengamalkan disebabkan oleh hal-hal yang tertentu. Misalnya tadi orang yang nak bangun malam, nak beribadah malam, tetapi niatnya dah pasang niat, dah ambil wuduk apa semua sebelum tidur, tapi mungkin letih Siti tak terbangun. Itu lebih baik lagi daripada orang yang mungkin dia bangun malam jadi tapi dia bangun malam macam ni, dia nak tengok bola pun sebenarnya. Malam tu bola pukul 3 pagi. Jadi sebenarnya bangun tu nak ni, tapi tak apalah. Bila bangun itu kalau ada benda-benda macam baik tu dia buat jugalah, tapi tengok niatnya itu yang awal tu dah tak betul. Niatnya itu lebih kepada benda yang lain. Jadi yang pertama tadi lebih baik lagi orang yang tak bangun langsung tadi tu, tapi dengan niat dan keazaman, daripada orang yang buat tapi tujuan itu dah tujuan bukan tujuan ibadah. Jadi sebab itulah saya yakin bahawa hadis ini dia menekankan kedua-duanya. Tetapi penekanan yang lebih utama dalam hadis ini adalah berkaitan dengan niat itu. Kerana apa Siti? Kerana kita ni setiap hari kita melakukan sesuatu. Setiap hari kita melakukan sesuatu. Tetapi melakukan sesuatu dengan niat plus niat tu baik pula, itu jauh dia punya beza dengan orang yang melakukan sesuatu tanpa niat yang betul. Malah yang lebih buruk lagi kalau melakukan sesuatu nampak baik tapi niatnya itu niat yang jahat, niat yang tak betul. Orang yang bersedekah misalnya, tapi bersedekah kerana nak dapatkan pujian, nak dapatkan tempat, mungkin nak bertanding apa ke, macam-macam pertandingan lah sekarang ni kan. Tapi pun tunjuklah depan orang bersedekah, menolong orang, akhirnya itu jauh sekali nilainya di sisi Allah berbanding dengan orang yang mungkin dia niat nak sedekah sungguh-sungguh tapi dia duit tak ada, gaji kecil tapi niat tu tinggi. Itu insya-Allah berdasarkan hadis yang disebutkan tadi akan diberi ganjaran oleh Allah SWT. Okey, soalan dari pendengar kita Dai di FB tanya, doktor, bagaimanakah penuntut ilmu boleh menghindarkan diri supaya tidak tergoda seperti yang terjadi kepada ilmuwan Basisah, Bal'am dan lain-lain ilmuwan yang telah terpesong dari petunjuk Allah? Sudah pasti ilmu yang dipelajari itu ilmu yang bermanfaat, dan insya-Allah kalau niat kita itu baik dan keazaman kita tinggi, Allah akan lorongkan kita kepada jalan yang betul. Dan kita jihad, kita bersungguh-sungguh, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Al-Quran. Sesiapa yang bersungguh-sungguh, keazamannya kuat, niatnya betul, tawakalnya tinggi kepada Allah, insya-Allah Allah akan lorongkan jalan-jalan Allah untuk memudahkan sesuatu pelakuan kita, insya-Allah. Ada satu dua kes orang yang terpedaya itu mungkin kerana itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebahagian mungkin gagal untuk ni, tetapi lumrah adat sunnahnya orang yang bersungguh-sungguh niatnya dia akan diberikan hidayah oleh Allah Taala untuk melakukan satu dengan baik, insya-Allah. Okey, seterusnya Ibnu Yusuf di FB. Okey, bagaimana doktor niat yang dikatakan kerana Allah lillahi taala tu, sebab sebagai seorang manusia memang fitrah lah, memang macam soalan tadi memang untuk ilmu, tapi misalnya sesuatu yang nak dicapai, tak apa, macam saya sebutkan tadi, orang yang nak diet, di masa yang sama nak puasa, orang yang nak bangun malam, di masa yang sama mungkin macam nak tengok bola apa semua sambil-sambil. Tapi itulah dia masalah ni juga Siti, dia masalah budaya. Macam mana kita nak membudayakan dalam diri kita supaya niat kita yang ibadah itu jadi lebih aula. Itu dia kena berterusan, kesungguhan tu kena berterusan. Ini kalau sekali-sekala aja kan, tapi yang lebih kita biasakan adalah untuk diet tadi. Tetapi cuba kita budayakan misalnya puasa Isnin dan Khamis, tetapi yang sampingan tu akan datang secara natural. Kesihatan akan datang bersama-sama dengan puasa. Ibadah akan datang bersama, urusan-urusan lain tu akan datang bersama-sama dengan bangun malam misalnya. Dan sebab kita rajin bangun malam, maka ada ruang untuk kita membaca buku misalnya. Sebab waktu malam ni lebih tenang kan, lebih senang faham. Jadi benda-benda itu insya-Allah akan datang bersama-sama dengan niat ibadah kita yang lebih utama tadi. Jadi jawapan saya kepada Ibnu Yusuf ni, dia kena ada kesungguhan dan pendisiplinan diri. Biasakan untuk kita utamakan yang ibadah itu daripada yang biasa kita lakukan, insya-Allah. Okay.
Aisyah tanya macam mana ni nak hubungi doktor sebab nak jemput mana-mana ceramah. Itu kemudian lah. Kemudian kalau kita boleh ni mungkin. Doktor ada FB? FB ada. Carilah nama saya tu, jumpalah FB kan. Okey. Tapi saya tak aktif FB Siti kena orang tanya lama, jawab tapi lambat baru jawab kan. Saya sekarang menaikkan Aisyah. Tanya dalam ni teruslah kan. Tanya dalam telefon ni. Okey, baik. Boleh hubungi unit program IKIM untuk tanya bagi nak mendapatkan jemputan Dr. Farid. Okey, mungkin di akhir ini Dr. kita nak berikan sedikit lagi nasihat pesanan kepada pendengar kita. Maklumlah kadang-kadang kita ni lupa kan, untuk kita sentiasa betulkan niat kita dan jangan ingat macam ilmu tu sekadar berhenti di situ saja. Sebenarnya sebab kalau kita dengar kan ilmu itu dituntut sampai ke liang lahat, sampai ke negeri Cina. Sehingga itu martabat ilmu. Ini kesimpulan juga lah dia. Maksudnya itu sebab kita sebutkan tadi bahawa agama Islam ini meletakkan niat ni special place. Dia ada kedudukan yang special, yang khas. Sebab itu ada hadis khusus tentangnya. Dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, kesemuanya bersetuju bahawa hadis-hadis tentang niat ni dia sepertiga agama. Dia sepertiga daripada ilmu. Sepertiga daripada ilmu. Sebab apa? Sebab antara hujahnya ialah niat ini dia amalan hati. Dan satu-satu amalan kita itu dia mesti bermula dengan hati. Kemudian kita lakukan dengan kesungguhan kita. Dan ini dia sebahagian yang besar, bukan sebahagian yang kecil. Dia sebahagian yang besar. Al-Ghazali pula dia kata niat ini pertengahan antara ilmu dengan amal. Maknanya orang ada ilmu, tetapi bila dia nak beramal itu dia akan dimulakan dengan niat. Dan niat itu akan dipengaruhi macam saya sebut tadi dengan ilmu yang ada padanya. Jadi sebab itulah kita tak boleh ambil ringan tentang niat. Tetapi macam saya sebut tadi, niat ini dia mesti diterjemahkan dalam keazaman, dalam bentuk keazaman. Kalau dalam pendidikan misalnya, seorang guru dia kena terjemahkan matlamat ni, kalau boleh tulis dekat papan hitam, dekat dinding kelas, bukan cakap apa tulis dekat bot cantik-cantik. Apakah dia matlamat kita. Sekarang ni Siti di universiti pun mereka dah bercakap tentang outcome learning. Ni sistem kononnya sistem baru lah ni. Padahal dalam Islam dah ada dah. Outcome learning ni maknanya setiap kali kelas itu nak bermula dah kena ada apakah yang akan dicapai selepas kelas itu. Inilah niat, inilah matlamat, inilah maqasid yang dah diajar oleh Islam. Sebab itulah siapa-siapa sahaja nak melakukan sesuatu, pastikan kita pasang niat, kita ada niat, dan niat kita itu disertai dengan keazaman, dan niat itu diterjemahkan dalam bentuknya yang jelas. Apa benda yang aku nak capai ni? Nak jadi DJ berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun tu akhirnya aku nak jadi apa? Tapi biarlah niat yang betul kan. Bukan nak jadi DJ popular sekali dapat award sahaja. Tetapi biarlah niat itu selari dengan ilmu dan agama yang diajar kepada kita. Baik, terima kasih banyak-banyak tetamu saya Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran yang saya kira sudah mengupas dengan cukup baik tentang tajuk kita petang ni, niat dan matlamat dalam ilmu dan pendidikan.